Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibul mahbub syafil ilali mufarrijal kurub wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad likulli ma'lumin lak. Faqala Allah ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal amrad wal fahsya' wal munkar wat ta'un wal fitnah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala'i wal irqishiqa wa su'il qada' wa shamatatil a'da' wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-mukarram wal muhtaram ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, tuan pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamunya wajib dan wajar puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita duduk di masjid mendirikan Ramadan dan dapat sama-sama kita melaksanakan ibadat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sepanjang Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan pahala yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang very popular, biasa kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, man qama, siapa yang mendirikan, qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan itu, imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala ampun dosa dia, taqaddama min dhanbi, segala dosa-dosanya yang terdahulu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna daripada hadis ini, tuan-tuan, yang pertama Nabi sebut man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan itu. Apa maksud dirikan Ramadan itu? Apakah cukup dengan puasa kita sebut orang itu mendirikan Ramadan? Perkataan qama Ramadan itu bukan hanya mendirikan Ramadan itu dengan puasa saja. Qama Ramadan itu dengan melaksanakan segala peluang kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan dalam bulan Ramadan itu. Tuan-tuan cuba bayang, Allah Ta'ala panjang umur kita duduk dalam bulan Ramadan ini. Duduk dalam bulan Ramadan ini saja dah satu nikmat besar pada kita. Dia bukan satu nikmat biasa, dia satu anugerah. Selalu saya sebut, kalau tuan-tuan yang biasa ikut kuliah, saya suka sebut perkataan, dia satu awarded, satu penganugerahan. Bukan semua orang dapat Allah Ta'ala panjangkan umur sampai duduk bulan Ramadan ini. Tak semua. Dalam ramai-ramai manusia, tiba-tiba kita selected person. Kita orang terpilih. Maka terpilihnya kita itu sudah tentu Allah Ta'ala beri peluang pada kita. Kalau nak tengok kebaikan yang kita buat, kalau nak tengok kesalehan yang ada pada kita, kita bukan orang yang soleh sangat. Kita tahu. Kita pun tahu amal ibadat kita bagaimana. Tiba-tiba dalam ramai-ramai manusia, kita selected person untuk Allah Ta'ala dudukkan kita, hidupkan kita di bulan Ramadan ini. Ini satu anugerah yang kita kena hargai dan kena syukur dan kena ambil ini sebagai satu peluang yang sangat baik pada kita. Satu bulan yang Allah Ta'ala perintahkan dengan ibadat khusus, ditambah dengan ibadat sunat, ditambah dengan ibadat-ibadat lain yang banyak di bulan Ramadan itu. Kita tahu fardu yang paling besar di bulan Ramadan itu Sebagaimana fardunya di bulan lain, cuma bulan Ramadan ini ada tambah satu fardu lagi, iaitu fardu puasa.
Dan Allah Ta'ala kurniakan satu sunat khusus di bulan Ramadan, sunat yang paling besar, iaitu tarawih, yang kita tidak akan jumpa di bulan yang lain. Dalam keadaan perintah puasa, dalam keadaan perintah ibadat, dalam keadaan tuntutan ibadat-ibadat sunat yang banyak di bulan Ramadan itu, nak menyenangkan kita buat ibadat, nak memudahkan kita buat ibadat, nak hati kita buat ibadat, habis syaitan-syaitan ni Tuhan pergi ligan, rantai mereka. Kalau sebelum ni kita kata payah nak sedekah, payah nak bangun malam, payah nak buat baik, pasal ada bisikan dan hasutan syaitan. Itu di antara penyumbang pada kita. Nak sedekah, bila tengok duit, tak ada duit RM1, tutup dompet. Siapa punya kerja tu? Pertama, kita pun jahat juga. Yang kedua, syaitan pun mari. RM1 ni bagi RM1 je. Orang-orang ni kalau 10 orang bagi dah dapat RM10 kat dia. Satu hari RM10 makan cukup lah. Dia mari fikir begitu. Siapa yang mari bisik begitu? Itu kerja syaitan. Dan dia di antara penyumbang kejahatan manusia itu memang kerja dia. Okey, di bulan lain kita consider itu. Tapi di bulan Ramadan, sekor pun tak ada. Sekor pun tak ada di bulan Ramadan ni, pasal habis puluh mereka di Allah Ta'ala. Ligan rantai ikat mereka. Kenapa manusia tidak boleh melaksanakan kebaikan dengan lebih banyak di bulan Ramadan ini? Sebab itu dia sebut apa? Qama Ramadan. Maka mendirikan Ramadan itu dengan apa? Dengan segala peluang yang ada. Ramadan bulan puasa. Ya, Ramadan bulan puasa. Ramadan bulan semayang. Betul, Ramadan bulan semayang. Kita sembahyang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Betul. Tarawih kita buat 20. Betul. Tuan angguk 20 tapi tuan buat 8. Angguk 20. Tak apa dah. Nak buat 8, kita ikhlas 8, buat 8. Siapa ikhlas 20, buat 20. Itu tak jadi masalah pada bilangan itu. Yang masalah yang tak buat tu. Yang buat okey. Yang tak buat tu masalah. Bulan Ramadan juga bulan Quran. Bulan lain pun kita baca Quran, tapi Ramadan di anniversary. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Ramadan itu. Bila kata turun Quran, bagaimana kita nak merayakan peringatan peristiwa turunnya Quran itu? Bulan lain kita baca Quran. Bulan Ramadan tidak cukup dengan hanya baca Quran. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan belajar ilmu Quran. Cukuplah kita baca Quran tanpa ilmu. Carilah peluang belajar ilmu Quran. Tajwid kena tahu. Hukum asah 5 kena tahu. Kalau dah tahu hukum asah 5, banyak lagi hukum mat-mat yang kena tahu. Ma'arifi sukun, mat tamkin, mat lazim kalimi muthaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf. Itu hukum-hukum tajwid yang kita kena tahu. Kalaulah orang tu kata saya dah belajar semua, banyak tuan-tuan. Tentang ilmu tajwid itu banyak. Sehingga setiap huruf itu ada sifatnya. Huruf alif ada sifatnya, huruf ba ada sifatnya. Kalaupun dah habis kita belajar tentang ilmu tajwid, ambil ruang untuk tadabbur Quran. Tadabbur itu apa? Mengetahui makna dan isi kandungan Quran itu. Quran itu tidak diturunkan hanya untuk dibaca. Sebab itu ayat kedua, selalu saya sebut dengan tuan-tuan. Ayat kedua Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Dia sebut apa? Zalikal kitab. Ini sebuah kitab. La raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa akan jadikan Quran sebagai petunjuk. Nak jadikan Quran itu sebagai petunjuk, dia mesti faham apa makna Quran, apa isi kandungan Quran. Kalau hanya kita tengok, kita tak faham, dia tidak jadi petunjuk. Dia tak akan jadi petunjuk. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan beli surat khabar Mandarin, surat khabar Cina. Baca. Orang tanya apa cerita tu? Tak ada, tengok gambar je kata dia. Gaya macam faham, tapi bila baca tu tak faham, apa yang kita dapat orang tanya? Apa benda berita tu? Tengok gambar macam aksiden lah tu. Dia tengok gambar padahal bukan aksiden pun. Nak cerita ketahanan kereta tu langgar dinding ke nak buat ujian kereta. Pasal apa kita tak faham? Pasal apa kita tak tahu cerita itu? Sebab tak faham makna dia. Begitu Quran. Quran bukan bahasa kita. Quran bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu pula dia ada seninya. Ada seninya. Maka seni-seni itu perlu kita belajar supaya makna Al-Quran itu betul. Quran ni Ramadan ini juga bulan
bulan kebaikan yang lain, bulan sunat-sunat yang lain. Dan jangan lupa, satu lagi, matlamat Ramadan itu apa? Dia bulan adab. Bulan adab. Bulan yang mendidik manusia menjadi orang beradab. Mulut nak cakap kuat-kuat, tak boleh Ramadan. Ramadan ni mulut kena jaga. Nak tempik-tempik orang, nak marah-marah, nak cakap kotor-kotor, tak boleh. Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Siapa yang berpuasa hendaklah dia meninggalkan bercakap-cakap kotor. Sehingga Nabi sebut apa dalam hadis? Kalaulah ada orang ajak dia bergaduh, dia kena kata apa? Ini shaim, aku ni puasa. Kau maki aku puasa, aku tak mau jawab. Kau maki aku sekarang, pukul 4 petang kau maki aku puasa. Aku tak mau jawab. Kerana menjaga nilai puasa itu, orang maki kita pun kita tak jawab. Tapi cuba kau maki aku pukul 8 malam kan? Aku jawab sikit lah. Ya tak puasa. Tapi maki ketika puasa, telinga nak dengar benda-benda tak baik, dilarang oleh agama. Mata melihat benda-benda tak baik, itu kan adab, tuan-tuan. Maka tak bersihlah puasa orang kalau sekiranya dia puasa, adab-adab ini tidak dijaga. Nabi sebut apa? Siapa yang mendirikan Ramadan dengan perkara-perkara ini, ghufira lahu imanan wa ihtisaban. Dia mendirikan Ramadan itu dengan keimanan. Dengan penuh keimanan. Dia tidak mengharapkan lain, tapi dia buat itu kerana dia yakin dengan perintah Allah. Dia yakin Allah Ta'ala beri ganjaran pada dia. Wahtisaban. Dia tidak harap balasan lain melainkan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Orang hidupkan Ramadan kerana keimanan dan tidak mengharap balasan lain. Dia puasa bukan kerana semua orang puasa. Dia buat kebaikan bukan kerana nak lawan siapa lagi banyak baca Quran, siapa khatam dulu. Bukan itu tujuan dia. Dia bukan suka orang kata dia abid, ahli ibadat. Dia tak suka dengan gelaran itu. Tapi dia buat kebaikan itu tidak lain, tidak bukan kerana Allah Ta'ala nak beri, kerana dia nak pahala dan ganjaran yang baik daripada Allah. Dia tak ada harap benda lain. Dia sedekah makanan kepada orang. Dia tak suka pun kalau orang puji kebaikan dia. Dia tak suka kalau orang tak puji lagi baik. Bukan dia sedekah, dia beri bantuan kepada orang, beri kit makanan kepada orang. Ada niat-niat tertentu. Tetapi tujuannya apa? Imanan wahtisaban. Hanya mengharap balasan, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah kita mari subuh pagi ni. Kita mari subuh pagi ni bukan kerana hari ni hari Ahad, tak ada ke mana-mana, bolehlah pergi masjid main subuh. Bukan itu sebab dia. Kita mari masjid pada hari ni bukan hanya kerana ada kuliah subuh saja, bukan. Tapi yang pertama sekali apa? Kerana memenuhi panggilan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ni kerana nak Allah Taala beri kebaikan pada kita. Kalau ada orang yang buat kerja begini apa? Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah baca hadis. Saya ingat dulu kuliah terakhir saya sebelum Ramadan. Di sini ataupun di surau. Saya dah menyebut pada tuan-tuan. Dalam hadis Nabi sebut apa? Alangkah ruginya orang itu dipanjangkan umur, hidup di bulan Ramadan. Sepanjang Ramadan dia hidup, tetapi dosanya tidak habis diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya siapa yang puasa, dirikan Ramadan dengan ibadat, dengan itu, dengan mengharapkan rahmat, mengharapkan keampunan Allah, dengan keimanan dia buat itu, Allah Ta'ala ampun semua dosa dia yang terdahulu. Oh, hebatnya Ramadan ini, tuan-tuan. Kalau ada di antara kita yang terlepas peluang ini, maka kita sangatlah tak cerdik, sangatlah rugi kita ini, tuan-tuan. Kita dah lalu Ramadan ni puluh-puluh tahun dah. Tuan-tuan pun dah lalu, mungkin lebih banyak daripada saya melalui Ramadan. Ada yang lalu Ramadan 60 tahun, ada yang lalu Ramadan 50 tahun. Kalau kita tengok Ramadan yang kita lalu, kita puas hati ke tidak? Kita puas hati ke tidak? Kalau kita tak puas hati dengan Ramadan kita yang sebelum-sebelum ini ada satu peluang lagi. Ini baru hari ke-8 kita puasa. Kita ada berbaki 22 hari lagi. Tak terlambat lagi, tuan-tuan. Tak terlambat lagi. Untuk kita perbetulkan di mana kesilapan kita sehingga kita meninggalkan kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini. Masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi. 22 hari. Kalau satu hari mungkin tak ada peluang lah. Ini 22 hari lagi.
Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, andai kata yang terakhir buat kita. Andai kata, memanglah kita doa semua panjang umur. Kalau nak panjang umur, tak semua, memang semua nak panjang umur. Kalau boleh sampai berapa tuan-tuan nak? Nah, tuan-tuan tanya saya kalau boleh nak sampai 150 kalau boleh. Tapi lepas 150, tak macam tak logik pula. Tapi kalau Tuhan nak bagi, siapa boleh cakap? Kalaulah boleh dah. Tak ada orang yang nak mati. Kalau kita sebut, andai kata inilah Ramadan yang terakhir untuk kita, maknanya tahun depan tak jumpa dah Ramadan. Pastikan buat yang paling baik supaya Ramadan ini menjadi asbab Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Yang kedua, pastikan Ramadan tahun ini menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita daripada azab-azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya azab api neraka saja, azab kubur pun kita nak minta selamat. Segala bentuk dan ruang azab Allah Ta'ala kita nak minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Dan yang ketiga, pastikan Ramadan tahun ini menjadikan kita orang-orang yang benar-benar takwa dan benar-benar takut dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita nak jadi baik dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini mengubah diri kita daripada yang buruk kepada yang baik. Ramadan ini satu medium, satu platform saja. Ramadan ini satu tempat untuk latihan jadi baik. Tetapi kebaikan itu bukan hanya duduk di bulan Ramadan, tetapi sehinggalah ke penghujung nyawa kita, insya-Allah. Siapa yang baca Quran di bulan ini, puluhan satu juzuk satu hari, silakan. Janganlah satu Syawal Quran dah simpan, dah masuk dalam plastik, simpan balik. Ini tak betul nama dia. Janganlah bulan ni kita boleh balik lewat daripada masjid kerana tarawih, iktikaf dan sebagainya. Jangan bulan lain bila ada ustaz buat kuliah maghrib panjang sikit, tengok jam. Tengok jam. Jangan bulan ni kita boleh duduk di masjid datang sembahyang subuh tiap-tiap hari. Jangan bulan lain susut nilainya. Jangan tarawih yang kita buat jumlahnya ramai pada malam pertama, minggu pertama dan minggu kedua. Masuk minggu ketiga, semakin ke depan, semakin ke depan, semakin ke depan. Lama-lama tinggal yang depan je tinggal. Apa macam itu tuan-tuan? Kita ibadat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana sesiapa dan bukan kerana bulan itu. Allahu'alam, mudah-mudahan mukadimah pagi ini memberi sedikit manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Pada pagi ini saya nak sambung sikit lagi dosa besar yang pernah kita cerita dulu. Tak habis, dah lama dah. Iaitu dosa besar orang yang suka mengadu domba. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, apa cerita mengadu domba ni tuan-tuan? Mengadu domba ni dia suka bawa mulut. Bulan Ramadan ini, bulan Ramadan, bulan adab jaga mulut lebih penting. Bulan lain pun jaga mulut juga. Tapi Ramadan ni terlebih jaga sepatutnya. Pasal puasa itu bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum. Tapi disebut apa? Perkara-perkara yang membatalkan puasa satu. Yang kedua disebut apa? Perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Maka itu juga perlu dijaga dalam dalam memastikan puasa itu sempurna. Maksud dia apa tuan-tuan? Cukup ke orang tu makan dan minum, dia tak makan tak minum? Cukup tak pada puasa dia? Betul. Pada segi syarat sah dia, cukup. Cukup tak dengan hanya dia tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa? Cukup dari sudut syarat sahnya. Tetapi dia sebut lagi dalam sebuah kitab, dia kata apa? Serta perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa itu. Termasuklah yang makruh, yang buat kerja mengumpat, yang tak semayang, membazir. Membazir itu amalan syaitan. Syaitan tak ada, dia pula buat kerja syaitan. Termasuklah dengan orang yang melakukan perkara-perkara seperti mengumpat, mengkeji orang dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, sama sikit lagi gitu. Nabi pernah melalui dua kubur. Seraya bersabda, "Innahuma liyu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulihi." Sesungguhnya mereka berdua sedang diseksa. Namun mereka bukan diseksa kerana perbuatan yang besar. Salah seorangnya suka mengadu domba, manakala seorang lagi tidak berselindung ketika kencing.
Kata Nabi SAW satu hari melalui dua buah kubur. Nabi lalu di satu kawasan kubur dan lalu di depan dua kubur. Ketika mana melalui depan dua kubur itu, maka Nabi berhenti di depan dua kubur itu dan Nabi bersabda depan dua kubur itu. Nabi kata apa? Pada sahabat yang mengikut Nabi ketika itu. Ni Nabi kata kedua-dua ahli dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan Nabi, di antara mukjizat Nabi itu Allah Ta'ala beri kepada Nabi mengetahui apa yang berlaku di alam lain. Termasuk dalam alam barzah. Nabi beritahu dua orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka diazab ini kata Nabi apa? Wa yu'adzibani fi kabirin. Dan mereka ni bukan diazab dengan sebab dosa besar. Bukan besar sangat dosa yang mereka buat. Mereka bukan bunuh orang. Mereka bukan lawan aku. Mereka bukan mencuri. Mereka bukan merompak. Mereka bukan berzina dan sebagainya. Tapi apa dosa dia kata Nabi? Salah seorangnya kata Nabi apa? Fakana yamshi bin namimah. Salah seorangnya apa? Dia suka mengadu domba. Mengadu domba ni apa tuan-tuan? Dia menjadi batu api melaga-lagakan orang supaya putus silaturahim. Ini kerja jahat. Kalau kita mendengar satu keburukan diceritakan kepada kita tentang seseorang. Satu keburukan, mari satu orang cerita pada kita tentang keburukan seseorang. Dia kata Haji tu, nampak Haji tu pergi mengorat orang padahal dia bini ada kat rumah. Tentang bini dia dah tak daya, bini dia dah tak darat, dah tak daya nak layan dia agaknya uzur. Mula dah dia menggatal. Orang ni mari cerita dengan kita. Mari cerita dengan kita. Apa perkara pertama yang kita kena buat tuan-tuan bila dengar cerita orang begini? Ini sebut Islam kata apa? Fatabayyanu. Siasat dulu. Kalau kita rasa perlu kita ambil siasat perkara ni. Kalau tidak, buang ke tepi je tuan-tuan. Buat apa nak simpan-simpan cerita-cerita buruk orang? Buat apa nak simpan cerita-cerita buruk orang? Kalaulah cerita itu aib yang tertutup, tiba-tiba kita minat nak dengar aib yang ditutup oleh Allah Ta'ala, kita di antara orang yang jahat. Buat apa? Tapi cerita-cerita yang havoc begini, macam saya selalu sebut dengan tuan-tuan lah. Kalau kita baca newspaper, surat khabar, cerita orang berkahwin dengan cerita orang bercerai, yang mana lagi disukai orang macam orang bercerai? Pasal apa suka? Suka tengok yang tak buruk orang ni. La ilaha illallah. Suka pergi tengok buruk orang ni. Tak bagus begitu. Dia mari cerita pada kita keburukan seseorang. Maka kita fatabayanu. Jangan percaya. Siasat dulu. Dan kalau sekiranya dia mari cerita kepada kita tentang perkara yang fitnah, maka kita tolak terus. Itu keburukan orang, itu perkara fitnah. Jangan kita percaya fitnah. Orang yang percaya fitnah, yang menyebarkan fitnah ini, tempat dia dalam neraka, tuan-tuan. Tempat dalam neraka. Dengar fitnah, percaya fitnah, malah menyampaikan fitnah itu kepada orang. Maka tempat orang ini dalam neraka. Dia mari cerita pada kita keburukan seseorang. Dan dia tunggu kita nak ulah apa. Itu jahat orang mengadu domba ni. Dia tunggu kita nak ulah apa. Jadi bila kita ulas, maka ulasan kita tadi disampaikan semula kepada orang itu. Maka kita dengan orang itu jadi bergaduh. Inilah kerja orang-orang yang mengadu domba. Dia sentiasa nampak hero, dia sentiasa nampak baik di mata kedua-dua pihak. Sedangkan dialah manusia yang paling kotor, paling jahat sekali. Kemudian kata Nabi, seorang lagi apa? Manakala seorang lagi tidak berselindung ketika kencing. Banyak tafsiran ulama yang menyebut tentang peristiwa selindung ketika kencing ini. Ada yang menyebut dalam sebuah hadis, dia tidak bersuci dengan cara yang sebenar. Tapi ada satu lagi menyebut, dia bila mana qada hajat, dia tak sorok-sorok. Tak sorok-sorok. Depan orang aja. Masuk tandas pintu pun tak tutup, selak kain dia kencing. Orang tanya, Haji, tutup pintu? Tak apa, sama-sama lelaki, kata dia. Dia bukan masalah sama-sama lelaki, sama-sama perempuan. Masalah adab ketika buang air itu tidak boleh dilihat oleh orang. Sebab itu, kalaulah
kita pergi ke tandah. Pilihlah tandah yang ada pintu, yang boleh tutup pintunya. Maksud dia apa tuan-tuan? Ada tak tandah yang tak ada pintu? Ada. Tuan-tuan jangan lupa tu ada. Mangkuk kencing berdiri tu mana ada pintu? Tak tahulah tuan-tuan. Tak pernah jumpa lagi saya mangkuk kencing tandah berdiri tu ada pintu. Biasa kita tengok memang terbuka macam itulah. Dia kata kalau tak nak nampak orang, kita tutup mata. Oh, memanglah tutup mata, kita tak nampak orang, bukan orang tak nampak kita. Sekarang ni kita tak nak orang nampak kita. Kalau banyak pilihan, ada pilihan, pilihlah yang bertutup. Tapi kalau dah kritikal sangat dah, tandah ni penuh. Yang beratur pun depan tandah ni 8 orang setiap tandah ni. Kita ni kalau tunggu lagi seminit, burai kat situ. Maka ketika itu tidak ada pilihan, ada masyaqqah. Maka itu darurat macam mana? Tapi sekarang di tempat kita ni, kita mana ada tandas biji ya? Pergi tandas R&R pun ada dekat 20-30 biji tandas. Tapi dia pilih juga yang berdiri tu. Dia pakai songkok haji, dia segan juga masuk tandas tu, dia lipat songkok masuk kocek kencing. Berselindung ini, tidak berselindung ini juga satu larangan yang menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ni kena jaga tuan-tuan. Sebuah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajidu min syirarin nas zal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula'i biwajhihi wa haula'i biwajhihi wa fi lafzin tajidu syiraran nas zal wajhaini. Kamu akan dapati antara sejahat-jahat manusia ialah bermuka dua. Orang yang paling jahat muka dua ni. Siapa yang muka dua ni tuan-tuan? Dialah orang yang mendatangi kumpulan manusia dengan satu wajah dan mendatangi kumpulan lain dengan satu wajah yang lain pula. Dia pergi kat puak ni, dia jadi penyokong puak ni. Dia pergi puak ni, dia jadi penyokong puak ni. Orang ni jahat kata Nabi. Sejahat-jahat manusia. Mengapa kita memilih untuk menjadi sejahat-jahat manusia? Kenapa kita suka bercerita hal orang? Sedangkan aib kita sendiri sangat banyak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, saya banyak kali sebut dengan tuan-tuan. Kita suka menceritakan keburukan orang dan suka membuka keburukan orang setelah Allah Taala menutup segala keburukan kita. Kenapa begitu? Kita pun ada aib kita. Kita pun ada keburukan kita. Kita nampak baik hari ini bukan kerana kita baik sangat. Betul? Kita hari ini nampak baik bukan kerana kita baik sangat pun. Tapi kerana Allah Ta'ala menutup keburukan kita. Termasuk saya yang cakap. Kita nampak baik itu bukan kerana kita baik pun. Tapi kerana Allah menutup keburukan kita. Kalaulah Allah Ta'ala membuka keburukan kita, oh tepuk dahi orang tengok kita. Dan akan sampai masa di mana Allah Ta'ala akan membuka keburukan seseorang yang tidak bertaubat itu. Hari akhirat, kita tahu Allah Ta'ala akan membuka segala keburukan manusia yang tidak bertaubat itu depan semua orang. Jadi sementara kita berada di atas dunia, tutup aib orang. Man satara musliman, satarahullahu fid dunia wal akhirah. Siapa yang menutup aib Muslim yang lain, Allah Ta'ala menutup aib dia. Dalam sebuah riwayat yang lain, termasuk aib dia sendiri. Aib kita pun jangan pergi cerita ke orang. Ada perangai aib orang, dia cerita ke orang. Aib dia pun dia cerita ke orang. Jahat je. Aib kita tak payahlah cerita ke orang. Aib kita tak payah. Sebab itu berlaku zaman Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'is bin Malik ni apa tuan-tuan? Pendek cerita-cerita hari ni panjang. Dia mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah, fatahirni. Aku ni berzina ya Rasulullah. Hukum aku, sucikan aku. Dia mari depan Nabi, mengaku depan Nabi, dia kata dia berzina. Bila mana dia mengaku depan Nabi dia berzina, Nabi tak layan dia tuan-tuan, Nabi paling tempat lain, Nabi tak mau dengar. Bila Nabi tak layan, dia datang lagi daripada arah yang lain, pandang Nabi, zanaiti ya Rasulullah, fatahirni, aku ni berzina ya Rasulullah, hukum aku. Nabi buat isyarat, Nabi tak layan dia. Dan dia minta ya Rasulullah, aku takkan kau tak tahu aku ni
berzina ya Rasulullah. Pendek cerita, akhirnya bila mana dia minta dengan Nabi SAW, maka of course lah hukuman itu dijalankan. Apa pengajaran daripada hadis ini tuan-tuan? Kalaulah aib kita dan keburukan kita itu telah ditutup oleh Allah, jangan pergi cerita. Termasuk laki Ma'iz bin Malik. Ini aib. Dia tak ada orang tahu. Dia mari jumpa Nabi, pergi declare. Malah Nabi tak mau dengar. Walaupun perkara itu betul. Kalaulah Allah Ta'ala dah tutup aib kita, minta ampun dengan Allah, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebanyak mana pun. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Ta'ala akan ampunkan walaupun melimpah ruah dosa-dosa kamu, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Dan hadis akhir, sabda Nabi SAW, La yuballighuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Jangan ada seorang pun yang suka menyampaikan sesuatu yang tidak elok tentang sahabat aku, kerana aku suka untuk bertemu mereka dalam keadaan berlapang dada. Tu kata Nabi apa? Jangan kau mari jumpa aku cerita buruk orang. Aku tak mau dengar, kata Nabi. Sebab apa? Sebab aku nak keluar jumpa dengan semua orang tanpa ada persepsi dan aku nak berlapang dada dengan dia. Contoh, orang mari cerita pada kita tentang buruk orang. Dia kata, tahu tak dia tu semalam kena nombor ekor tu. Main nombor ekor ke dia? Tak tahu ke dia tu memang main nombor ekor? Itu kita pun teringat. Patut tak semalam dia belanja kita. Dah mari tak sedar hati . Celaka betul lah. Mula kita menyumpah. Belanja aku duit nombor ekor. Cerita itu kita pun belum tahu betul tak betul. Cerita itu kita belum tahu betul tak betul. Mulai daripada cerita itu kita pun tak tanya dia. Kita pun tiba-tiba jauhkan diri pada dia. Walhal cerita itu mungkin tak betul. Boleh jadi betul. Boleh jadi tak betul. Dia mungkin lalu depan kedai ekor, tak masuk pun kedai ekor. Lalu saja. Dan macam-macam hal lah tuan-tuan. Mungkin orang ni nampak macam muka dia, tapi bukan dia. Dia ada juga orang macam muka dia, badan macam dia, suara macam dia, tapi bukan dia. Dia buat macam mana? Manusia ni kan banyak. Ada orang yang lebih kurang sama macam kita. Lebih kurang sama macam kita. Jadi apa pandangan kita pada dia tuan-tuan? Secara tak sendiri, kita dah pandang dia dengan pandangan yang tidak baik. Islam tak suka begini, malah Nabi pun tak suka begini. Tak suka. Maka cerita-cerita buruk orang, kalaulah dia berdosa dengan Allah Ta'ala, sama ada dia minta ampun pada Allah. Tapi kalau dia tidak minta ampun, Allah Ta'ala akan balas dia. Tetapi kita yang menyampaikan keburukan orang, tak pasal-pasal Allah Ta'ala azab kita dengan keburukan dan perbuatan jahat orang, kita kena azab dengan sebab menyampaikan cerita itu. Maka jaga mulut kita tuan-tuan. Yang buruk orang jangan diheboh-hebohkan. Tutup. Dan lebih baik kalau kita tahu dan kita yakin setelah kita buat siasatan memang betul dia buruk, adalah kita pergi tegur dan nasihat dia. Ini kita tegur nasihat dia tak mau. Tegur nasihat dia tak ada. Tapi kita sampaikan dan sebarkan kepada orang. Ini jahat punya manusia. Yang diajar dalam Quran apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan suruhlah kamu kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegahlah kamu kepada kemungkaran. Maknanya kita pergi tegur dia kalau perkara itu buruk. Ini tegur dia tidak, tapi mencanang keburukan dia. Orang ini paling jahat dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi sendiri menegur perbuatan ini dengan ancaman-ancaman dan rupa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sempena Ramadan ini tuan-tuan, jaga mulut kita. Dan kita pun tahu dalam riwayat pernah menyebut sebahagian besar daripada ahli neraka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dosa yang datang daripada mulut dia. Sebahagian besar daripada ahli neraka itu diazab adalah daripada dosa yang datang daripada mulut. Makan yang haram mulut, cakap yang haram mulut, fitnah mulut, mengadu domba mulut, menyampaikan fitnah mulut, mengkeji dan mengumpat mulut. Maka janganlah mulut kita di antara mulut yang menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan dengan asbab Ramadan ini kita latih diri kita
untuk tahan diri daripada cakap hal-hal orang. Malah kalau boleh baik lagi, kita mengajak kebaikan kepada orang. Bukan hanya mengajak kebaikan dan tunjukkan kebaikan itu kepada orang. Mudah-mudahan semua orang menjadi baik dengan kita dan kita juga menjadi orang yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini memberikan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu jahil dhaif dari saya sendiri. Aqul qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanatil hilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil lana li abwaab fadlika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.